Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu khusus PBMA SMK Taman Melati? Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita masih lagi dalam Core Abilities untuk level kedua, modul yang kedua, iaitu mengamalkan tingkah laku interpersonal. Dan perkhususan pada tajuk hari ini adalah inisiatif kemahiran menyelesaikan masalah di tempat kerja. Okey. Untuk bab ini, kamu akan mempelajari mengenai tingkah laku interpersonal dalam organisasi dan peraturan yang berkaitan menjejaskan penggunaan dan peka dengan kemahiran menyelesaikan masalah di tempat kerja dan juga menyedari masalah sebarang tindakan kawal selia yang berkaitan dengannya. Okey. Dalam peringkat masalah dan juga penyelesaian masalah, ada peringkat-peringkat yang kita perlu ketahui. Penyelesaian masalah yang berkesan biasanya melibatkan kerja melalui beberapa langkah atau peringkat digariskan seperti di bawah. Okey, yang pertama iaitu masalah pengenalan. Peringkat ini melibatkan mengesan dan menyedari bahawa jika ada masalah, kita perlu mengenal pasti jenis masalah dan juga menentukan punca masalah ini. Fasa pertama, penyelesaian masalah mungkin jelas, tetapi memerlukan lebih banyak pemikiran dan juga analisis. Mengenal pasti masalah boleh menjadi tugas yang sukar dalam dirinya sendiri. Adakah masalah sama yang timbul? Adakah sifat masalahnya? Adakah terdapat banyak masalah? Bagaimana masalahnya dapat ditakrifkan dengan lebih baik? Maknanya, apa sebenarnya daripada peringkat ini kita nak ketahui apa sebenarnya masalah yang timbul. Dengan meluangkan sedikit masa untuk mendefinisikan masalah ataupun jenis masalah, anda bukan sahaja akan memahami dengan lebih jelas tentang diri sendiri, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan orang lain. Ini akan membawa kepada fasa yang seterusnya, iaitu menstrukturkan masalah. Okey, pada peringkat menstrukturkan masalah, peringkat ini melibatkan apa? Itu tempoh pemerhatian. Tempoh pemerhatian di sini bermaksud kita kaji, kita selidik, kita perhatikan apa penyebabnya masalah ini, apa puncanya masalah ini dan apa masalah yang terlibat. Pemeriksaan yang teliti perlu dilakukan tentang perkara-perkara yang timbul. Dan di sini untuk menstrukturkan masalah mestilah berlandaskan kepada fakta dan juga penemuan. Di samping itu kita mestilah membangunkan gambaran yang jelas tentang masalah ini. Berikutan daripada pengenalan masalah, menstrukturkan masalah ini adalah mengenai memperoleh lebih banyak maklumat mengenai masalah dan meningkatkan pemahamannya. Jadi kita kena faham. Setiap masalah yang timbul tu kita kena faham apa situasi yang berlaku, apa puncanya masalah itu timbul. Fasa ini adalah mengenai penemuan fakta dan analisis, membina gambaran yang lebih komprehensif mengenai kedua-duanya, iaitu matlamat dan juga halangan. Perkara ini mungkin tidak perlu untuk bagi masalah yang mudah, tetapi adalah penting untuk masalah kompleks yang lebih kompleks. Maknanya masalah yang besar, kita perlulah menstrukturkan setiap masalah ataupun perkara-perkara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada fasa yang ketiga, barulah kita bersama-sama dengan pasukan kerja kita mencari dan memikirkan penyelesaian yang ada. Pada peringkat ini, anda akan menjana pelbagai kemungkinan punca tindakan, tetapi dengan sedikit cuba untuk menilai pada peringkat ini. Hasil maklumat yang diterima dalam dua fasa pertama, rangka penyelesaian masalah, kini sudah tiba masanya untuk memikir tentang penyelesaian kepada masalah yang dikenal pasti.
Di dalam keadaan, kumpulan peringkat ini sering dijalankan sebagai sesi perbincangan, membiarkan setiap orang dalam kumpulan menyuarakan pandangan mereka mengenai penyelesaian yang mungkin. Di sini seperti yang cikgu ulang tadi, yang cikgu cakap tadi, perlulah dilakukan secara perbincangan dengan rakan pasukan ataupun rakan kerja. Dalam organisasi yang berbeza akan mempunyai kepakaran yang berbeza. Maksudnya dalam rakan sekerja kita tu mesti ada mempunyai kepakaran yang berlainan. Jadi gabungan-gabungan kepakaran tadi berbincang bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Pada peringkat yang terakhir, bila kita sudah buat pengenalan masalah, kita dah menstrukturkan masalah, kita berbincang untuk mencari penyelesaian yang ada, dan langkah terakhir sekali kita membuat keputusan. Peringkat ini melibatkan analisis yang teliti terhadap berbagai kemungkinan penyebab tindakan dan kemungkinan memilih penyelesaian yang terbaik untuk dilaksanakan. Ini adalah bahagian yang paling kompleks dalam proses menyelesaikan masalah tersebut. Berikut dari langkah-langkah sebelum ini, ia adalah masa untuk melihat setiap penyelesaian yang berpotensi dan berhati-hati menganalisisnya. Beberapa penyelesaian mungkin tidak boleh dilakukan kerana masalah lain. Jadi bila kita berbincang tadi, akan dapat pelbagai langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Tapi kita kena tahu, setiap langkah-langkah yang kita bincang tadi, mungkin ada yang boleh dilaksanakan, ada yang tidak boleh dilaksanakan. Membuat keputusan yang perlu diambil, membuat keputusan adalah kemahiran yang penting dalam diri sendiri dan mencadangkan langkah-langkah, cara serta tindakan yang perlu untuk mengatasi masalah yang timbul tadi. Pada peringkat pelaksanaan pula, peringkat ini melibatkan menerima dan melaksanakan pilihan tindakan yang telah kita berbincang dengan rakan sepasukan tadi. Pelaksanaan bermakna bertindak balas atas kaedah penyelesaian yang dipilih. Semasa pelaksanaan, lebih banyak masalah mungkin timbul, terutamanya jika pengenalan atau penstrukturan masalah asal tidak dilakukan sepenuhnya. Semasa pelaksanaan tadi, kita perlulah melakukan pemantauan serta mencari maklum balas. Pada peringkat terakhir ialah mengkaji semua hasil penyelesaian masalah dalam tempoh masa, termasuk mendapatkan maklum balas tentang kejayaan hasil penyelesaian yang dipilih. Peringkat akhir penyelesaian masalah adalah berkaitan dengan memeriksa proses-proses yang telah diambil, adakah ianya berjaya. Ini boleh dicapai dengan memantau dan mendapat maklum balas daripada orang yang terjejas oleh sebarang perubahan yang berlaku. Ia adalah amalan yang baik untuk menyimpan rekod hasil dan apa-apa masalah tambahan yang berlaku. Jadi setiap maklum balas, setiap pemantauan yang dilakukan, kita perlulah rekod. Letak pada satu tempat untuk sebagai panduan kita pada masa hadapan. Setelah kita mendapatkan maklum balas dan juga membuat pemantauan, seterusnya kita lakukanlah sesi sumbang saran. Apa yang dimaksudkan dengan sumbang saran? Seperti yang cikgu katakan sebelum ini ialah satu teknik yang paling biasa digunakan untuk menjana beberapa idea yang besar dalam tempoh yang singkat. Walaupun ia boleh dilakukan secara individu, ia adalah lebih sering diamalkan dalam kumpulan. Maksudnya sumbang saran ni perlu dilakukan secara berkumpulan lah. Maksud mudahnya dengan rakan sepasukan. Sebelum sesi sumbang saran bermula, pemimpin atau facilitator menggalakkan semua orang untuk menyumbang beberapa idea yang sebanyak mungkin, tidak kira ia tidak relevan ataupun tidak masuk akal. Perlu ada banyak kertas besar, nota dan ataupun carta flip supaya sebarang idea yang dihasilkan boleh ditulis dalam apa-apa cara sehingga semua yang hadir dapat melihatnya. Maknanya perlu ada catatan lah kat sini. Macam mana kita nak melakukan kaedah-kaedah sumbang saran? Yang pertama, sama sekali tidak ada kritikan terhadap cadangan atau orang yang dibenarkan.
Maklum balas positif untuk semua idea haruslah digalakkan. Maknanya kita jangan condemn. Kita bagi pendapat yang positif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan seberapa banyak idea yang mungkin. Bila kita dapat respon positif, makin bercambahlah idea kita tadi. Okay. Perlu ada perasaan keseronokan dalam kumpulan dengan idea-idea yang dihasilkan dengan pantas. Semua idea haruslah digalakkan tanpa mengira bagaimana yang tidak relevan ataupun off the mark. Mereka mungkin kelihatan. Okay, idea perlulah menyeberangi atau menyuburkan antara satu sama lain. Dengan maksudnya, erti kata lain, semua orang patut terus-menerus melihat cadangan dari seluruh kumpulan dan melihat jika ini mencetuskan idea-idea baru setiap orang kemudian memberi pendapat idea-idea yang lain. Melalui sesi perbincangan inilah kita dapat melakukan percambahan idea. Semua orang perlulah semua orang perlulah join sekali. Ikuti sekali sesi perbincangan sumbang saran tadi. Barulah timbul idea-idea yang baik. Okay, slide sebelum ini cikgu ada terangkan mengenai sifat dan juga penyelesaian masalah. Jadi sekarang ni kita akan pergi kepada lebih detail lagi, iaitu untuk teknik-teknik penyelesaian masalah. Itu masalah yang efektif. Okay, cara-cara penyelesaian yang baiklah. Okay, yang pertama, kaedah penyelesaian yang pertama adalah kita tentukan masalah tu. Apa yang dimaksudkan dengan menentukan masalah ni? Satu takrifan masalah yang baik menyatakan keadaan semasa dan keadaan yang dikehendaki. Sebagai contoh, kepuasan pelanggan telah dinilai di bawah tahap yang boleh diterima atau kurang daripada 5% daripada sasaran 20%. Apabila menentukan masalah itu, kenyataan itu tidak sepatutnya membayangkan penyelesaian atau sebab-sebab. Keadaan mestilah ditakrifkan berdasarkan fakta, seperti kepuasan pelanggan yang dinilai kurang daripada 5% daripada berstruktur. Gunakan bahasa yang jelas dan ringkas, dikumpul oleh fakta untuk mendefinisikan masalah. Jadi keadaan yang dikehendaki perlulah dinyatakan dalam bahasa yang jelas, ringkas, bersifat realistik dan berfaedah. Sumber utama ketidakkeberkesanan kumpulan adalah bergegas untuk penyelesaian sebelum menentukan masalah dengan betul. Pada langkah yang kedua, bila kita dah tentukan masalah, kita kena kenal pasti dan menentukan punca masalah tu. Untuk menyelesaikan masalah supaya mereka tetap diselesaikan, setiap masalah yang timbul mesti diselesaikan. Kumpulan itu mesti mengenal pasti dan menentukan punca, iaitu sebab-sebab masalah dan juga gejala-gejala yang timbul. Iaitu ataupun dengan makna kata lain, sesuatu yang menunjukkan kehadiran masalah. Satu teknik digunakan apabila mempertimbangkan semua sebab yang mungkin adalah sumbang saran. Sumbang saran adalah satu teknik membolehkan sejumlah besar idea-idea yang akan dijana. Tetapi sebelum kita buat sumbang saran tu, pergi dulu kepada peraturan awal dengan ahli-ahli kumpulan. Maknanya perlulah berbincang secara positif. Pada langkah yang ketiga, kita menjana penyelesaian alternatif. Maksud di sini kita fikirkan secara sumbang saran tadi pelbagai langkah-langkah penyelesaian yang boleh dilakukan. Penerangan cikgu. Langkah ini adalah untuk menjana tetapi tidak menilai. Biasanya kumpulan yang menjana dan menilai bersama-sama sering mengurangkan bilangan penyelesaian berpotensi yang berdaya maju, iaitu apabila seorang ahli mencadangkan penyelesaian, ahli-ahli lain menawarkan sebab-sebab mengapa ia tidak berfungsi. Jika kumpulan itu telah habis idea untuk penyelesaian alternatif, menggabungkan aspek penyelesaian yang dijana sebelum ini. Beberapa penyelesaian mungkin menggabungkan aspek terbaik dari pelbagai idea dan juga lebih cenderung untuk mencari kata sepakat dalam kumpulan. Maksudnya berbincang secara bersama-sama.
Okay, bila kita dah senaraikan setiap penyelesaian alternatif kita, seterusnya kita akan pergi kepada peringkat menilai alternatif. Sebelum menilai alternatif, kumpulan perlu terlebih dahulu menetapkan kriteria untuk menilai penyelesaian. Kriteria tersebut haruslah menentukan ciri-ciri umum yang perlu untuk diselesaikan. Salah satu cara untuk menentukan ahli-ahli mengembangkan kriteria adalah dengan meminta mereka untuk melengkapkan ayat-ayat secara semula jadi, membawa kepada mengenal pasti kriteria. Kriteria tadi haruslah objektif dan sebaik-baiknya boleh diukur. Ahli-ahli kumpulan perlu memberi tumpuan pada kriteria yang diperlukan atau dikehendaki untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay, pada langkah yang kelima, kita buatlah, iaitu setuju pada penyelesaian terbaik. Okay, setelah menamatkan langkah 4 tadi, kumpulan kini bila dah buat sumbang saran, menyaraikan setiap penyelesaian masalah, langkah-langkah terbaik, kini kumpulan ataupun kumpulan kerja kita ditinggalkan dengan penyelesaian yang terbaik, sama ada dengan menilai kriteria atau mengundi melalui kaedah tertentu. Bersetuju dengan penyelesaian yang terbaik memerlukan kumpulan itu mempunyai beberapa faktoran asas untuk membuat keputusan seperti suara konsensus ataupun majoriti undi. Kita buat pemilihan lah. Jika kumpulan itu mempunyai kesukaran untuk mencapai kata sepakat, ahli-ahli atau fasilitator perlu bekerja untuk menjelaskan bidang-bidang tertentu yang tidak bersetuju. Kalau ada kaedah yang ada lagi cadangan tidak bersetuju, ketua dia perlu ataupun cadangan ahli dia perlulah menjelaskan dengan secara terbaik. Perlu bagi penerangan. Okay. Kadang-kadang akibat perbezaan pendapat, kumpulan mungkin kembali untuk mengenal pasti penyelesaian baru dan disokong oleh persetujuan kumpulan. Katakanlah pada peringkat ni tak dapat persetujuan yang terbaik lagi. Tak dapat penyelesaian lagi, kita ulang balik lagi, kembali semula kepada kaedah yang pertama. Okay, kalaulah kaedah ni dah dikenal pasti, sebenarnya kita pergi pada langkah yang keenam, iaitu membangunkan pelan tindakan. Okay. Perancangan tindakan yang direka untuk melibatkan orang, membina komitmen mereka dan meningkatkan kemungkinan bahawa penyelesaian dapat dilaksanakan dengan berkesan dan tepat pada masanya. Untuk membantu menyusun pelan tindakan itu, kumpulan boleh memilih daripada pelbagai jenis tindakan. Soalan-soalan yang perlu dijawab semasa perancangan tindakan adalah termasuk seperti yang cikgu sebutkan ni. Okay, yang pertama, apa yang mereka mahu lakukan? Yang kedua, bagaimana setiap langkah untuk dilaksanakan? Yang ketiga, apabila mereka ingin melakukannya, maksudnya tempoh masa, bila. Siapakah yang akan bertanggungjawab untuk setiap langkah dan hasil jangkaan langkah yang lengkaplah. Kita perlu bagi details sebab kita nak buat pelan tindakan. Pelan tindakan ni seolah-olah seperti satu dokumentasi lah. Biasanya tenaga dan perhatian kumpulan mungkin menurun semasa langkah ini. Jika ahli-ahli berfikir, memilih penyelesaian yang terbaik adalah kemuncak proses penyelesaian masalah. Selagi kumpulan memahami, perancangan tindakan adalah sebahagian daripada proses menyelesaikan masalah. Ahli-ahli kumpulan perlu menerima fasa ini sebagai sebahagian daripada proses tersebut. Jadi dalam langkah terakhir, kita akan melaksanakan dan juga menilai penyelesaian masalah yang kita dah pilih tadi. Langkah-langkah penyelesaian perlulah dilaksanakan melalui pelan tindakan. Itu pada yang kita dah buat pada langkah yang ke-6. Penilaian kumpulan mungkin langkah yang paling bawah menekankan apabila ia datang kepada penyelesaian masalah. Sebab-sebab mengapa kumpulan tidak menjalankan penilaian adalah masa, kos, iklim politik, keresahan dalam penilaian dan takut dicabar di dalam keputusan mereka. Walau bagaimanapun, ini pada peringkat penilaian, sesetengah penilaian adalah penting dalam menentukan keberkesanan penyelesaian. Penilaian boleh mengambil pelbagai bentuk dan semudah perbualan yang ringkas dengan orang-orang yang penting atau dihuraikan seperti kaji selidik dan rekod analisis.
Tujuan penilaian. Kenapa kita buat penilaian ni? Adalah untuk menentukan bagaimana penyelesaian ini terlibat atau mengapa penyelesaian tidak boleh berfungsi. Okey, kumpulan itu perlu membuat keputusan bagaimana komprehensif penilaian berdasarkan kepada kerumitan masalah dan penyelesaian yang telah diputuskan. Bergantung pada tahap penyelesaian dan kualiti penyelesaian yang dikehendaki, objektif dan pendekatan untuk penyelesaian masalah akan berbeza-beza. Untuk masalah kecil, kumpulan boleh memberi tumpuan kepada mencapai penyelesaian dengan cepat sebagai objektif utama. Kumpulan mencari penyelesaian berkualiti seperti objektif utama yang boleh menyebabkan lebih banyak masa untuk penyelesaian masalah. Jadi nak buat penyelesaian masalah ni, nak selesaikan satu masalah mungkin akan mengambil masa yang lama. Untuk lebih berkesan, penyelesaian masalah mestilah mendapat satu penyelesaian pekerjaan yang dilakukan, cekap menggunakan sumber yang ada, menggalakkan kerjasama antara ahli pasukan dan menggalakkan kecekapan di kalangan mereka yang berhadapan dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Okey. Jadi secara rumusannya, cikgu boleh katakan di sini, penyelesaian masalah adalah satu proses yang berterusan yang merupakan sebahagian daripada kehidupan seharian kita lah, sama ada di rumah ataupun di tempat kerja. Masalah mestilah terlebih dahulu dirasai, difahami dan seterusnya pilihan alternatif dicipta sebelum kumpulan berkesan boleh mempertimbangkan penyelesaiannya, membuat keputusan dan menilai sejauh mana menyelesaikan masalah yang timbul. Okey. Jadi cikgu harap setiap penerangan cikgu hari ini akan menambahkan sedikit sebanyak kepada awak semua, kepada pelajar-pelajar cikgu, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja. Okey. Sekian sahaja kelas kita hari ini. Kita jumpa untuk sesi yang seterusnya. Sekian, terima kasih.